نرجع إلى الحديث. فلما انتهى النبي وفرغ من خطبته قال: أين السائل عن الساعة؟ لم ينسى صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة في غيظ، وظن الصحابة أن رسول الله سيعاتبه: لماذا تفعل كذا؟ فجلس قال: أنا يا رسول الله، أنا الذي سألت عن الساعة. فقال له رسول الله: ماذا أعددت لها؟ أنت تسأل عن أمر عظيم، عن أمر كبير، ما الذي أعددت لهذه الساعة؟ هذه الساعة تريد عمل القيامة، يتزود الإنسان من الدنيا بالعمل الصالح، صلاة وصيام وغيرها من العبادات، ماذا أعددت لها؟ وكان الأعرابي صريح، ليس في كلامه لف ولا دوران كما يقولون، كلام واضح. قال: والله يا رسول الله لم أعدد لها كثير صلاة ولا كثير صيام، بضاعتي مزجاة يا رسول الله، ولكني أحب الله ورسوله. Hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah, kita kembali kepada hadis yang pertama tadi, ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyelesaikan khutbah baginda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, tadi ada orang bertanya, siapa yang bertanya tadi? Kata baginda Rasulullah SAW. Sahabat tengok, hati mendidih, menggelegak. Mereka menyangka pasti Nabi sikat ini orang, pasti Nabi ayun betul-betul cukup-cukup ini orang. Orang ini tak betul, tak ada akhlak. Ternyata bagi Nabi SAW tidak seperti itu. Hadirin hadirat, maka orang Badui tersebut angkat tangan, saya ya Rasulullah. Mai sini kau. Maka ditanya oleh baginda Nabi SAW, engkau bertanya tentang hari kiamat, bilakah engkau bertanya bilakah akan dibangkitkannya hari kiamat? Kamu tahu atau tidak? Soalan kamu ini bukan soalan main-main. Soalan kamu ini soalan yang azim, yang sangat agung, kata baginda Nabi SAW. Soalan ini apabila ditanyakan oleh penanya, sepatutnya penanya itu telah bersiap sedia untuk berhadapan dengan perkara agung ini. Kau tahu tak, engkau bertanya tentang hari kiamat seolah-olah engkau dah siap sedia nak berhadapan dengan hari kiamat. Nak berhadapan dengan hari kiamat tak cukup dengan duit yang banyak, tak cukup dengan rumah yang besar. Kamu perlu dengan kasratus solah, sembahyang kamu mesti banyak, puasa kamu mesti banyak, sedekah kamu mesti berterusan. Apakah kamu dah banyak solatnya? Apakah kamu dah banyak puasa sunnahnya atau bersedekahnya? Hadirin hadirat, bila Nabi SAW bertanya kepada Badui, Badui menjawab dengan hati yang tulus, dengan ucapan yang forward to the straight. Dia tak ada nak belok kanan belok kiri. Dia cakap, ya Rasulullah, hamba memang tak rajin sembahyang, hamba tak rajin puasa sunat banyak-banyak, sedekah pun sekali-sekala saja ya Rasulullah. فقال له صلى الله عليه وسلم وفتح له الباب الذي قلنا الهدية العظيمة، الهدية. قال له: أنت مع من أحببت. ولهذا قال العلماء: لو قصر الإنسان أقام الفرائض لكنه قصر عن شيء من النوافل وغيرها، لكن قلبه عامر بمحبة الله وبمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مع رسول الله. لم يقل له رسول الله: أنت قليل صلاة قليل صيام، ليس عندكم، اذهب صلاة وصيام. قال له: أنت مع من؟ قال له: أنت مع من أحببت. فأتحفه وأتحفنا صلى الله عليه وسلم بهذه التحفة وبهذه الهدية العظيمة. Jadi hadirin hadirat, Badui itu bagi tahu kat Rasulullah, walaupun saya ini tak rajin sembahyang sunat, saya tak rajin sedekah, tapi saya cintakan Allah dan saya cintakan paduka ya Rasulullah. Hadirin hadirat, bila baginda Nabi SAW mendengar kata-kata Badui tersebut, apa sabda, apa titah baginda Nabi SAW? Dengan jelas baginda bagi tahu, anta ma'aman ahabbabta yaumal qiyamah. Engkau, wahai orang yang tak banyak sembahyangnya, engkau, wahai mungkin tak banyak puasa sunatnya, tapi hatimu makmur dengan cinta terhadap Allah, hatimu dipenuhi dengan cinta terhadap Nabi Muhammad SAW, engkau akan bersama orang yang engkau cintai nanti kelak di yaumul qiyamah. Hadirin hadirat, cuba tengok, Nabi tak suruh dia perbanyak apa yang telah kurang daripada dirinya, tapi langsung Nabi memberikan hadiah, memberikan kabar gembira, tuhfah kepada dia. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai kelak di yaumul qiyamah. Apabila kita telah melaksanakan keseluruhan fardu-fardu yang Allah fardukan kepada kita, salat 5 waktu tak pernah tertinggal, kita mampu kita pergi haji dan kita berpuasa pada bulan Ramadan, tapi dalam masa yang sama
kita banyak cuai, kita banyak mengurangi daripada sunnah-sunnah baginda Nabi SAW. Hadirin hadirat, kekurangan-kekurangan ini aib hadirin hadirat, kekurangan-kekurangan ini memalukan hadirin hadirat. Tetapi kalau di hati kita makmur cinta Allah, mewangi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi langsung bagi tahu engkau akan bersama dengan Rasulullah kelak di yaumul qiyamah. ولهذا يقول سيدنا أنس وغيرهم من الصحابة قالوا ما فرحنا في الإسلام بحديث بعد الهجرة بمثل هذا الحديث. قال شراح الحديث لماذا فرح الصحابة؟ لأنهم صادقون في هذه المحبة لله ولرسول الله، فبشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم معه يوم القيامة. Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kami para sahabat tidak pernah seseronok, tidak pernah segembira setelah kami menerima Islam. Di dalam Islam ini seperti seronok dan gembiranya kami ketika mendengar hadis tadi, anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai di hari kiamat nanti. Para ulama-ulama syarahul hadis, para pensyarah-pensyarah hadis mengatakan, kenapa para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajmain sangat berbahagia, sangat seronok ketika diberitakan oleh baginda Nabi seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai? Kerana tidak lain dan tidak bukan, para sahabat mereka jujur di dalam cintanya kepada Allah, mereka jujur di dalam cintanya kepada Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tahu cinta mereka bukan cinta yang palsu, bukan hanya keluar di mulut, tapi hati kosong melompong daripada rindu kepada Allah, rindu kepada Nabi Muhammad. Kerana itu mereka berbahagia ketika mereka diberikan kabar akan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. كيف لا يحبونه صلى الله عليه وسلم وهو الذي فاضت منه عليهم الأنوار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. جاء في صحيح الإمام مسلم أن سيدنا بلال، عن سيدنا بلال قال كان إذا أصبح الصباح جاء غلمان الأنصار بالماء إلى بيت رسول الله، قال فطلبوا من رسول الله أن يضع يده فيه، قال فيأخذونه ويشربونه ويضعون أيديهم فيه بركة أو تبركا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا بلال ولربما جاءوا في اليوم البارد شديد البرد فيضع يده فيه صلى الله عليه وسلم. Hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah, bagaimana tidak para sahabat mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana mungkin mereka tidak mencintai Nabi, sedangkan ke atas mereka para sahabat telah berlimpah ruah daripada baginda Nabi cahaya-cahaya kenabian, cahaya-cahaya keistimewaan baginda Rasulullah, fadat alaihim minhu al-anwar. Hadirin hadirat, di dalam hadis yang sahih riwayat al-Imam Muslim daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah menceritakan bahwasanya setiap pagi para anak-anak kecil di kota Madinah, para pemuda-pemuda di kota Madinah berduyun-duyun datang jumpa Nabi Muhammad SAW. Datang bawa masing-masing bawa bekas yang penuh dengan air. Maka mereka beratur berebut datang jumpa Nabi, minta daripada Nabi SAW untuk mencelupkan tangan baginda Nabi SAW dalam air tersebut. Bila Nabi dah celup ada tangan Nabi dalam air tersebut, mereka ramai-ramai minum air basuhan daripada tangan Nabi SAW, sehingga diri mereka penuh dengan cahaya takut kepada Allah, diri mereka penuh dengan cahaya rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, diri mereka penuh dengan cahaya makrifat Nabi Muhammad dalam diri-diri mereka. Bahkan kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bukan hanya musim panas, tetapi walaupun musim sejuk sekalipun, musim sejuk siapa nak sentuh tangan dalam air tuan-tuan, tapi Nabi SAW melimpahkan cahaya baginda kepada beliau-beliau para sahabat. Ketika dimintakan untuk mencelupkan tangan dalam air, Nabi tetap mengulurkan tangan, mencelupkan tangan baginda Nabi SAW untuk melimpahi para sahabat-sahabat anak-anak kecil dengan cahaya-cahaya baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam.